Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat Hari Merdeka. Belum terlewat lagi walaupun dah beberapa hari lalu. Hari ini saya terpanggil untuk membuat sedikit pencerahan kepada kawan-kawan kerana ramai yang masih tak faham dan selalu bertanya. Maka saya terpanggil untuk membuat sedikit pencerahan. Sebenarnya saya pun tak tahu banyak, tapi saya nak jelaskan sikit apa yang saya tahu tentang studio, iaitu YouTube Studio. Panel-panel ada item-item yang ada dalam YouTube Studio. Okay, so stay tune. Yang belum subscribe, subscribe sekarang. Okay, jumpa lagi. Hari ini kita akan review sedikit, nak bagi pencerahan kepada kawan-kawan tentang panel atau YouTube Studio. YouTube atau lebih tepat lagi selalu orang sebut YouTube Studio Control. Okay. Ini bagi YouTuber, ini adalah paparan yang biasa kita lihat. Okay. Okay. Dia ada 3 elemen dekat sini. Kat sebelah sini ni, kalau you tengok ada 3 elemen yang saya merahkan ni. Okay, pertama streaming, kedua live, dan ketiga jadual atau kalender, schedule. Okay. Yang kalender ni tak ada masalah. Kita akan schedule bila kita nak live atau bila kita nak streaming. Itu simple, tak ada masalah. Okay, itu sama je biasa. Yang dua ni ramai orang keliru. Satu streaming, satu live. Okay, saya terangkan dulu. Live maksudnya kita menggunakan kamera yang ada dengan kita. Kalau biasanya orang guna handphone untuk live streaming, dia tak boleh guna kamera luar. Okay, dia mesti guna kamera yang ada akaun Gmail dalam tu. Biasanya handphone lah. Okay, tak boleh guna camcorder. Okay, itu beza live dengan streaming. Streaming pula yang atas ni, streaming ialah biasanya dia ada decoder. Dia live sama macam live. Kita boleh buat live, boleh buat recording. Tapi sama dengan live. Live tadi pun ada recording session kan. Lepas you live, dia akan record. Streaming pun sama. Ada live session, ada record session. Tapi untuk streaming, kita tak record direct dari kamera kita. Kita mesti melalui third party, iaitu kita panggil encoder. Bagi YouTuber yang biasa, encoder dia adalah software third party, iaitu macam OBS, Streamlab, macam apa lagi, OBS Studio kan, stream apa dah, StreamYard pula. So OBS StreamYard, OBS Studio dan macam-macam lagi lah, banyak, Explain kan, Twitch, semua tu adalah decoder untuk streaming. Okay, itu you all kena tengok yang luar lah. So bagi yang buat streaming menggunakan direct handphone, maka settingnya tak banyak. Okay, settingnya tak banyak. Jumpa saya tak dapat tunjuk dekat sini kamera kerana kamera sedang digunakan untuk rakam. So sebab tu tak dapat. So you akan direct menggunakan kamera live. Dan bezanya, kalau you all tahu, kalau live ni you tak ada hiasan. Maknanya sebab dia live, dia tak boleh letak teks, tak boleh letak apa-apa. Then you buka kamera you daripada akaun Google, buka YouTube, direct live. Macam kita buat live FB lah kan. Direct. So tak adalah teks, running text, tak ada hiasan nama-nama macam kat bawah macam you nampak sekarang ni kan. Tak ada. Tak ada yang tu. Running text yang kat bawah ujung sana pun tak ada. Tak boleh masuk logo. Itu you kena masuk kemudian dalam edit. Tapi ketika sedang live tak ada. Berbanding dengan streaming, semua tu ada macam you nampak sekarang kerana dia menggunakan third party software atau encoder. Okay, untuk live, okay, macam biasa, masukkan tajuk, masukkan siapa yang dia, masukkan tarikh dan setting semua-semua biasa ni, itu biasa. Tapi yang sedikit yang orang keliru apabila berada di streaming. Okay. Antara perkara yang penting dalam streaming ialah, sekejap saya bulatkan. Ini streaming key. Kalau kita guna encoder,
kita mesti ambil streaming key ni dan masukkan ke dalam kita punya third party software, OBS ke, StreamYard ke, Streamlab ke. So kena masukkan ini dia. So kita cara nak tengok dia, tak perlu tengok pun tak apa, just copy paste. Tapi kalau nak verify sama, klik mata ni, nampaklah encoder. Okey. Kalau nak reset, tekan sini je lah, dia akan reset balik. Okey. Okey, satu. Keduanya, kita tak perlu risau bagi orang yang stream menggunakan encoder, tak payah risau yang ini. Yang ni biasanya orang-orang yang menggunakan hard decoder. Contohnya macam TV3, macam RTM, BTP, mereka hard decoder. Mereka tak guna software decoder. Kita guna software decoder. Okay? YouTuber biasa guna software decoder. Mereka ada engine, mereka ada hardware sendiri untuk stream. Okay? Mereka jaranglah guna software ni. Okay, satu. Setting ni biasa semua. Yang keduanya ini, stream latency ni. Stream latency ni, okay, saya nak terangkan sikit apa dia maksud stream latency sekejap. Okay, yang ni. Ada 3 pilihan stream latency. Stream latency ni macam delay lah, delay atau berapa lambat video tu akan keluar. Sebab kita kena buat live, kita buat streaming. So berapa lambat dia akan keluar. Nampak tak dekat yang bulat ni? Bulat ni adalah buffering. Dia panggil buffering. Sekarang ni of course tak live. So dia sentiasa berpusing lah. Okay, stream latency ni you akan nampak buffering ni dekat video sebenar. Kita tak nampak sebab kita sedang merakam, tapi user akan nampak. Okay, apa beza ketiga-tiganya? Normal latency, apabila kita buat streaming tak melibatkan interaction dengan chat sebelah, biasanya kat sebelah sini akan keluar chat kan, sebelah sini. Sini chat kita dengan user kita. Kalau kita tak melibatkan yang ni, kita dinasihatkan jangan kita guna normal latency sebab dia tak ada buffering. Untuk orang tengok dia just selamba je, smooth je, tak ada buffering. Of course dia bergantung dengan internet orang tu lah. Kalau internet orang tu slow, buffering juga. Kita nak masukkan saya ni ialah apple to apple. Kalau internet kita laju, internet dia pun laju. So normal latency tak ada buffering, smooth je. Sebab dia pun tak tahu kita sedang di part mana. Okay. Bagi low latency, bagi orang yang menggunakan chat room atau nak interact direct dengan kita punya user atau customer, kita dinasihatkan pakai dua ni, tapi yang terbaik adalah low latency. Okay, maksudnya dia ada sedikit buffer di pihak user. Kita tak nampak, kita cakap direct je. Contoh, saya bagi analogi contoh ya. Kalau kita sedang mengeja saya, okey, kalau saya tulis sini lah S A Y A. Okey. Katalah kita sedang mengeja saya. Saya sedang sebut S A Y A. Kalau bagi low latency, ketika saya sedang sebut S A Y, decoder atau end user baru dengar S. Latency maknanya kelewatan sedikit. Saya dah habis A, dia mungkin baru sampai dekat Y. So itu maknanya delay, lambat. Dia follow dari dia follow di belakang. Okey. So dia tak terlalu lewat lah. Kalau ini memang tak ada lewat langsung, tapi tak boleh interact, tak dinasihatkan interact sebab dia memang akan nampak lewat ikut, sebab dia nak smooth. Sebab stream ialah dia packing, dia packaging, kumpul hantar, itu teknikal sikit lah. Okay. Bagi yang nak direct, hampir tiada latency, kita pilih yang ini, tapi kurang dinasihatkan sangat sebab apabila yang ni customer kita atau end user kita akan nampak banyak buffering. Okay, sebab dia nak panggil banyak-banyak tak dapat. So dia punya analogi adalah saya tukar color sikit bagi nampak kuning. Okay, dia punya analogi adalah apabila saya mengajar S A Y A, ketika saya sampai di level A, user dah nampak S. Maksudnya S dah keluar. Kita tak biasa kan? Sebab tu kalau you all biasa buat streaming dan you pasang dua screen, satu you buka video YouTube, satu you stream, you akan nampak bahawa you sedang cakap S A Y A, sana belum keluar S lagi. Dah habis A baru sana keluar S di screen YouTube. Okay, itu maksudnya latency. So ini paling kurang latency, paling kurang delay. Nak senang bahasa, paling kurang delay. Tapi dia banyak buffering.
Buffering yang ini, yang dimasukkan buffering yang ini. Okey, paling banyak. So faham kan? Okey. That's why saya sendiri personally, kalau saya interact dengan customer dekat tepi atau dengan student, saya biasanya pilih low latency. So saya ketika saya berada di Y, student akan dengar S. Sebab tu student post lambat, kita jawab lambat. Okey. Settle masalah kan? Clear? Okey. Now, yang ini pula. Yang ni dia DVD. Bukan DVD, DVR. Okey. DVR ni maksudnya, kalau tak silap saya lah, dia encoder juga. Untuk faham, saya nak cuba nak bagi anda faham dengan ayat mudah. Dia melibatkan buffering, tapi dia biasa dengan untuk viewer. Contohnya macam ni. Okey. Katalah saya tengok ada kat sini, katalah ini track dia, perjalanan, track video dekat slider tu kan. Apabila kita sedang live, saya ambil merah supaya anda nampak. Kita penonton ni bukan kita. Ini DVR ni adalah yang kita enablekan. Saya selalu enablekan untuk penonton kita dengar. Saya sebut tentang live, bukan recording Maksudnya setelah sedang live session. Apabila kita sedang berada di level ini, maknanya kita punya header sedang berada di level ni, kita sudah bercakap, katalah ada customer baru masuk atau student baru masuk atau viewer baru masuk, dia buka-buka di level ni dan dia ada hal, dia stop dekat sini. Dan sedangkan kita stream dah terus ke depan. Okay. So orang yang stop, sesiapa saja yang stop, sebab kita dah enablekan DVR ni, kalau dia stop dekat sini, pada video dia pause. Itu maksudnya pause. Sedangkan kita dah stop, kita dah berjalan ke depan, dia masih pause. Bila dia unpause atau play semula, dia akan bersambung di belakang kita. Dia akan berada di belakang kita. Dia tengok, follow je dari belakang. Itu kalau kita buat DVR. Okay. Kalau kita tak buat DVR, kalau kita tak enable DVR ni, kita berada di level ni, kita sedang streaming, sampai dekat sini, sampai macam tadi, dia pause dekat sini, dan kita teruskan kita punya streaming. Dia sebenarnya bukan pause, dia stop. Maksudnya ialah apabila dia tekan play semula, dia akan jump dekat sini. Kita punya student, viewer, student akan terus jump dekat dia. Dia tak akan melalui jalan bawah ni. Jalan-jalan tak akan, dia akan jump. Sebab dia tak ada playback. DVR membolehkan student kita sambung kat mana dia pause. Sedangkan enable DVR, dia akan jump terus ke current time. Katalah sini saat kita sedang bercakap pukul 8 dekat sini, pukul 8.30 kat sini kan, 8.30, 8.30. So ketika pukul 8 dia stop, dia ada hal ke apa semua, anak dia menangis ke kan, dia nak buat dia minum air kopi, dia sambung play balik, dia akan lompat sini. Ingat ini adalah ketika live streaming, bukan ketika playback. Okay, ketika playback, of course kalau dia pause lah, sebab dia dah dirakam dan disimpan dalam server. Ini ketika live. Okay, itu maksud dia. Okay, clear? Now last saya nak terangkan. Okay, 360 ni, 360 ni sangat sesuai digunakan bagi orang atau YouTuber yang menggunakan, yang buat live streaming, yang buat live, yang berada mood di luar, macam vacation. Dalam studio macam ni, dalam keadaan duduk di meja, tak sesuai buat 360 sebab gambar akan jadi melengkung bulat. Tak sesuai lah, sebab kita nak menerangkan tentang skrin kita, tentang belakang ni tak memberi peranan pun. So tapi kalau orang, you all jadi vlogger, you nak tunjukkan environment keliling, you onkan 360 video, you ambil tripod ke, tengok kan, so orang akan nampak belakang you, gambar you lebih kurang 360. Okay, 360. Itu saja. Yang lain-lain tak penting saya rasa. Sekejap saya tengok kan. Kalau yang ini edit delay ni, kita nak tambah lagi delay kepada sini. So tak payahlah. Lepas tu saya selalu orang pilih none, tapi dia kena tahu kenapa dia pilih none. Okay, 30 second delay, itu tak sesuai sangat lah kot kan.
nak delay, kita dah bercakap 30 second, orang baru dengar 30 second kemudian. So itu delay dia atau latency dia tu sangat tak sesuai. Closed caption ni bagi yang buat caption, caption ni kita panggil macam apa, subtitle. So yang buat subtitle tapi dia tutup tak nampak. Okey. Ni ini biasanya orang tak buat pun. Kalau okey, sekejap saya bulatkan ni. Mana ke dia ni? Okey, pen. Kalau you tak sengaja, by default ni memang tak detik. By default tapi kalau lah tak sengaja, tiba-tiba sebab heran kan kalau hilang. Bila kita onkan yang ini, jadikan nyalaan macam ni, contoh, kalau on sini, maknanya dia kata unlist live replay one stream end. Maksudnya tak ada recorded version. Kalau you buat vlog, you merayau, you live streaming je. Habis live streaming, tak ada recorded version, tak ada replay. Habis. Okay. So biasanya memang orang tak buat ni lah. Sebab rugilah stream. Sebab orang lain tak dapat tengok kemudian kan. Lainlah kita memang apa, nak orang berjuta ada viewer, nak kita nak eksklusif, orang yang live saja boleh tengok. Okay. Saya walaupun saya sendiri buat close class, maknanya untuk orang yang membayar yuran saja, saya still record. Sebab untuk student tengok replay balik. Okay. So itulah dia YouTube Studio Panel. Ini kita panggil YouTube Studio Panel kan. Edit ni semua biasa, you all biasa buat. Tapi kalau tak tahu pun saya terang jugalah. Ini biasa public semua ni, okay. Dia akan edit dekat sini lah. Dia tak ada apa-apa ni. Biasanya semua. So kalau tuan-tuan dan puan-puan rasa ada apa-apa carangan, ada apa-apa yang nak tanya, boleh tanya. Kalau saya dapat bantu jawab, saya jawab. Kalau saya tak tahu, saya cakap saya tak tahu je lah kan. Saya bukan semua benda kita tahu. Saya jenis orang yang direct je. Kalau saya tak tahu, saya cakap saya tak tahu. Dan ataupun kalau ada saya buat penerangan salah, sila betulkan. Tak ada masalah. Kita bertukar-tukar. Mungkin saya ada salah cakap dekat mana-mana kan. So mungkin dengan cara pembetulan itu, saya lebih faham, kawan-kawan yang mendengar ni pun lebih faham. Okay. So itu saja. Tak ada apa-apa. Kita jumpa lagi next tutorial, next review. Harap dapat subscribe bagi yang belum subscribe. Bagi yang dah subscribe, terima kasih atas sokongan. Assalamualaikum, jumpa lagi.